Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sembang Semeja kita pada hari ini. Saya Fatih Farhana binti Rusnan, moderator anda, host anda untuk podcast Sembang Semeja. Baiklah, hari ini kita mesti semua tertanya apakah topik yang kita akan bincangkan pada hari ini di podcast Sembang Semeja. Pada hari ini kita akan membincangkan topik yang hangat diperkatakan, iaitu topik cyberbully dalam kalangan pengguna media sosial. Mesti ramai yang tertanya-tanya, apakah itu cyberbully? Cyberbully ni ada macam-macam jenis ke? Apa punca pembuli itu melakukan cyberbully, dan apakah kesan cyberbully ni kepada mangsa buli, dan macam mana kita nak mengatasi cyberbully ni? Baiklah, hari ini kita akan rungkaikan satu persatu persoalan kita. Di sini saya menjemput 5 orang panel untuk membantu dalam merungkaikan segala persoalan tentang cyberbully. Saya memperkenalkan panel pertama kita, iaitu Cik Aina. Panel kedua kita Cik Aliana. Panel ketiga Cik Aslin. Panel keempat Cik Shazlin. Dan panel terakhir Cik Wahidah. Baiklah, tanpa mengelengahkan masa lagi, kita akan pergi kepada soalan yang pertama, iaitu apakah cyberbully? Baiklah, Cik Aina, boleh tak Cik Aina terangkan kepada kita semua yang sedang mendengar podcast sekarang ni, apakah itu cyberbully? Baiklah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana menjemput kami untuk membahaskan tentang cyberbully. Cyberbully merupakan kejadian yang biasa berlaku dan kian meningkat. Apa yang kita dapat rungkaikan ialah cyberbully adalah satu kelakuan komunikasi di mana ia menggunakan teknologi yang bermaksud untuk mengecam, mengganggu, memalukan, mengugut si mangsa dengan ayat pasif atau lebih kita kenali ayat negatif, sebaran maklumat palsu maupun sebaran foto dan video yang boleh mengaibkan mangsa. Bully cyber juga isu global yang terkesan juga sebenarnya, dan lebih memfokuskan golongan pengguna media sosial. Lebih mudah kita katakan golongan remaja. Terima kasih diucapkan kepada Cik Aina di atas penerangan berkenaan dengan maksud ataupun definisi ke cyberbully ini. Baiklah, sekarang kita menjemput panel kedua kita, iaitu Cik Eliana, untuk menerangkan cyberbully ni apakah jenis-jenis dia? Berapa banyakkah jenis cyberbully ini? Dipersilakan Cik Eliana. Terima kasih kepada moderator. Pada hari ini saya akan menjelaskan jenis cyberbully. Cyberbully ini terdiri daripada 6 jenis. Yang pertama, gangguan berterusan, pemalsuan maklumat fakta, foto atau video. Yang ketiga, penyebaran berita berbentuk provokasi. Yang keempat, penyamaran pemalsuan akaun media sosial serta kecurian identiti. Yang kelima, pemberdayaan dan tipu hela. Yang keenam, pengendapan cyber. Pada hari ini, saya akan menghuraikan 3 jenis cyberbully sahaja. Yang pertama, gangguan berterusan. Gangguan berterusan ini merupakan tindakan menghantar mesej atau ulasan yang menyakitkan hati, kasar dan menghina atau menggunakan kata-kata kesat untuk memalukan mangsa. Contohnya panggilan nama seperti gemuk, perempuan murahan atau pelacur. Yang kedua pula ialah pemalsuan maklumat fakta, foto atau video. Tindakannya ialah memalsukan maklumat serta menyebarkan maklumat palsu tersebut bagi tujuan menjatuhkan seseorang, termasuk berkongsi foto seseorang untuk menghina, menyebarkan kabar angin palsu dan juga gosip yang tidak benar. Yang ketiga pula ialah penyebaran berita berbentuk provokasi, iaitu penggunaan bahasa yang melampau dan menyinggung perasaan bertujuan untuk mengapi-ngapikan serta mencetuskan konflik dan pergaduhan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Eliana di atas penerangan berkenaan dengan jenis-jenis cyberbully ini. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa cyberbully ni bukan sahaja cyberbully ni mempunyai pelbagai-bagai jenis. Jadi diharapkan semua pendengar dapatlah sedikit sebanyak membezakan jenis-jenis cyberbully ini. Baiklah, saya menjemput panel ketiga kita, iaitu Cik Aslin, untuk
menerangkan kepada semua pendengar podcast kita pada hari ini berkenaan dengan punca. Apakah sebab pembuli melakukan cyberbully di social media? Dipersilakan. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Fatin Farhanim. Saya akan terangkan punca cyberbully. Saya akan berikan punca-punca yang umum sahaja supaya semua orang dapat memahami apa yang saya sampaikan. Banyak sebenarnya punca-punca ni, tapi saya akan huraikan 3 sahaja. Pertama, ketidakpuashatian seseorang terhadap individu lain. Perkara ini terjadi atas beberapa sebab seperti perilaku individu, kemewahan dan penampilan seseorang. Penggunaan teknologi yang tiada had dan tanpa sebadan ini menyebabkan pembuli cyber lebih berani untuk mendera mangsa secara mental dengan menggunakan kata-kata yang negatif yang bertujuan untuk menyakitkan hati mangsa. Pembuli cyber seperti ini lebih cenderung untuk menaip kata-kata yang tidak sepatutnya diperkatakan seperti perkataan lucah, perkataan hinaan atau perkataan yang berbau ugutan. Yang kedua, kurangnya didikan agama. Disebabkan kurang pengetahuan nilai-nilai agama dalam diri mereka, perkara ini telah menyebabkan pelbagai perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sebagai contoh, mereka menghina orang dengan perkataan yang tidak sepatutnya diperkatakan. Mereka mengedarkan gambar-gambar orang lain tanpa izin dan membuka aib seseorang. Perbuatan seperti ini amatlah ditegah dalam agama, terutamanya dalam Islam, kerana kelakuan ini sangat bertentangan dengan syariat dan menyebabkan mangsa yang menghadapinya mengalami tekanan emosi. Yang ketiga, yang terakhir sekali ialah kurang kasih sayang dan perhatian dari keluarga. Mengapa saya berkata begini? Kerana ada jenis ibu bapa atau keluarga yang terlalu sibuk mencari duit dan bersikap materialistik. Mereka sering mengabaikan tanggungjawab mereka, terlalu mengejarkan kehidupan mewah, kehidupan yang standard. Hal-hal begini menyebabkan pembuli-pembuli cyber ini ingin mencari perhatian daripada orang ramai. Dari situ, mereka mula mencari mangsa cyber mereka dan bertindak agresif dengan memberikan komen-komen yang negatif. Sebab dalam fikiran mereka ni, mereka sudah set bahawa mereka akan dapat lebih banyak perhatian daripada umum. Dan di situlah wujudnya kepuasan yang mereka perolehi daripada mencari mangsa. Jadi itu saja ulasan saya mengenai punca-punca cyberbully. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Aslin di atas penerangan berkenaan dengan punca. Mengapa pembuli melakukan cyberbully di media sosial? Jadi seterusnya saya menjemput panel keempat kita, iaitu Cik Shazlin, untuk memberikan keterangan, menghuraikan berkenaan dengan kesan apakah yang akan dialami oleh mangsa-mangsa cyberbully ini. Dipersilakan Cik Shazlin. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Seterusnya saya akan menerangkan tentang apakah kesan cyberbully terhadap mangsa. Cyberbully ini semestinya akan memberi kesan atau impak yang besar terhadap mangsa. Di sini saya ingin menyatakan bahawa terdapat 3 kesan cyberbully, antaranya ialah kesan dari segi emosi, kesan dari segi fizikal dan kesan dari segi psikologi mangsa. Pertama sekali, kesan dari segi emosi. Perlakuan buli cyber yang agresif terhadap mangsa akan menyebabkan mangsa berhadapan masalah emosi yang tidak terkawal seperti berasa gelisah, kemurungan dan tekanan. Mangsa boleh juga akan mempunyai masalah hilang selera makan, insomnia iaitu gangguan tidur, sehingga ada dikatakan berlaku gangguan perhubungan sosial di mana si mangsa tidak mahu berjumpa dengan orang lain. Mereka juga sering menyalahkan diri dan sering beranggapan bahawa gangguan buli cyber adalah kesilapan dan kelemahan yang berpunca daripada diri mangsa sendiri. Anggapan ini telah memberi impak kepada harga diri mereka dan seterusnya menyebabkan mereka ini mengalami tekanan dalam hidup. Seterusnya, kesan dari segi fizikal.
Akibat daripada masalah buli cyber yang dihadapi oleh mangsa telah menyebabkan mangsa ini mengalami masalah gangguan sukar tidur, tidak berselera untuk makan dan secara tidak langsung bagi seorang pelajar akan menyebabkan prestasi pembelajaran mereka terjejas. Secara tidak langsung juga, masalah buli cyber ini telah menjejaskan aktiviti harian mangsa. Namun, dapat kita lihat dari kesan psikologi pula, masalah buli cyber yang dihadapi oleh mangsa telah menyebabkan mereka ini mengalami masalah seperti gelisah, anxiety, kemurungan, depression dan gangguan tidur iaitu insomnia. Mereka yang mengalami masalah seperti ini kemungkinan berasa takut untuk berkongsi atau mengadu kepada orang lain kerana mereka akan merasakan bahawa orang yang berada di sekelilingnya tidak menyukai dirinya. Jika perkara ini berterusan berlaku, tidak mustahil mangsa akan bertindak di luar jangkaan kita iaitu dengan membunuh diri kerana dengan tekanan yang dirasai, si mangsa ini merasakan bahawa membunuh dirilah adalah cara yang paling singkat untuk menjauhi perkara tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Shazlin di atas penerangan berkenaan dengan kesan apakah yang akan berlaku kepada mangsa cyberbully ini. Jadi diharapkan kepada pendengar-pendengar podcast di sini dapat sedikit sebanyak dapat mengetahui apa yang akan berlaku kepada mangsa tersebut sekiranya mereka mengalami cyberbully. Akhir sekali kita akan menjemput panel terakhir kita iaitu Cik Wahidah untuk menerangkan dan untuk menghuraikan macam mana kita nak atasi, apakah langkah untuk mengatasi cyberbully ini. Dipersilakan Cik Wahidah. Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator di atas pertanyaan tersebut. Langkah untuk mengatasi cyberbully ini ialah dengan tidak memuat naik perkara yang memalukan. Hal ini kerana perkara tersebut boleh mendatangkan keaiban kepada individu tersebut. Sudah pasti apabila seseorang memuat naik perkara yang memalukan, berita tersebut mudah tersebar secara meluas dengan mudah kerana ramai berkongsi kisah tersebut dan ramai juga yang membalas komen. Perkara ini harus dihentikan agar tidak menyebabkan fitnah disebabkan tokok tambah daripada pengguna media sosial yang lain. Kita sendiri sedia maklum bahawa ramai pengguna media sosial yang sukakan perhatian luar yang boleh menyebabkan seseorang dimalukan. Lantaran itu, perkara sebegini harus dihentikan serta-merta. Selain itu juga, kita haruslah cepat bertindak sekiranya mendapat petanda daripada cyberbully ini. Petanda tersebut ialah seperti sering dimalukan di media sosial, menjadikan seseorang sebagai bahan jenaka dan sering melemparkan kata-kata kesat kepada individu mahupun kumpulan. Pembuli cyber ini biasanya mencari orang yang berperwatakan dengan yang mudah untuk diperdayakan. Kita boleh mengatasi masalah ini dengan bertindak pantas untuk menghentikan cyberbully ini dengan tidak menunjukkan sisi lemah kita dan kita hendaklah sentiasa berhati-hati di dalam setiap tindak tanduk kita di dalam menjadi pengguna di dalam media sosial. Kita juga boleh melaporkan jika terdapat mangsa cyberbully kepada pihak berkaitan. Kita sebagai pengguna media sosial seharusnya saling peka dan prihatin jika terdapat mangsa bully dan segera melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Kerana kita harus faham hak sebagai pengguna media sosial merupakan hak bersama. Ramai mangsa cyberbully tidak melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab kerana bimbang perkara tersebut makin tersebar dan berada di dalam ketakutan. Apabila kita melaporkan kes tersebut, sudah pasti dapat menghentikan jenayah cyberbully ini dan akan menyelamatkan mangsa cyberbully ini daripada bergelumang dengan kebimbangan. Sekian saja kupasan daripada saya. Terima kasih Cik Wahidah di atas penerangan berkenaan dengan langkah apa yang kita boleh lakukan untuk mengatasi cyberbully ini. Ingat, sesiapa yang mempunyai ataupun mengalami cyberbully, jangan pendam seorang-seorang. Jangan pendam pada diri anda sahaja. Ceritakan pada ahli keluarga atau rakan terdekat anda. Ceritakan pada seseorang. Jangan simpan seorang-seorang. Baik, okey? Baiklah. Terima kasih dengan berakhirnya penerangan daripada Cik Wahidah ini, maka berakhirlah
sesi perkongsian kita pada hari ini berkenaan dengan cyberbully di media sosial. Terima kasih kepada semua panel di atas perkongsian sebentar tadi. Jadi dengan semua penerangan dan perkongsian daripada panel-panel tadi, diharapkan semua pendengar podcast pada hari ini dapat memahami apakah itu cyberbully, bagaimana nak mengatasinya, dapat memahami dengan lebih dalam mengenai cyberbully ini. Marilah kita mencegah cyberbully kerana ia bukanlah satu bahan jenaka. Ia adalah benda yang sangat-sangat serius. Sampai di sini sahaja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar kerana sudi setia mendengar podcast ini daripada mula tadi sampailah ke akhir rancangan kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tinggal.